Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma ba'd. Oke, penulis surah kuasa surah dari Imam Dr. Bilal para jemaah muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Terutama itu panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kuliah subuh bulanan kita. Pada pagi ini kita lihat pula dalam kitab dosa-dosa besar yang harus kita awasi dalam kehidupan kita seharian ini, ya, supaya dengan terlibatnya hidup kita ini sehari-harian dengan melakukan dosa-dosa pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengerjakan amal-amal soleh, jangan kita tinggalkan dosa, kita tak buat amal soleh lah. Dosa tak buat, tapi amal soleh tak buat. Ya, mabuk tak, sembahyang pun tak, itu tak boleh lah. Kalau dah tak mabuk, sembahyang kena juga lah. Dia bukan tinggal semua, dan buat semua, tinggal semua. Ya, puasa tinggal, sembahyang tinggal, zakat tinggal, mabuk tinggal, mengikut tinggal, zina tinggal, tak jadi kan? Ya, kita nak apa? Mabuk tinggal, zina tinggal, sembahyang buat, puasa buat, sedekah buat, dia kena ada filter dia, ada penapis. Dan pagi ini iaitu tajuk yang kita nak bicarakan, makanan dan kekayaan yang diperolehi dengan cara haram. Tajuk ya, dah tu belum tajuk belum ya. Makanan dan kekayaan yang diperolehi dengan cara yang haram. Yang kita nak jaga ni, ya. Makanan kita, harta benda kita, kekayaan kita tadi tu, adakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram? Kita membelasah dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Dan janganlah kamu makan harta yang beredar di antaramu dengan cara yang batil, yakni dengan yang haram. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan, lam nahiyah, maknanya lam melarang, la tadi la nahi. Ya, la nahi ini dia menjazamkan fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. Ya, sehingga hurufnya di situ pun dikurangkan. Maknanya larangan ini larangan yang jelas di sisi kita ini. Allah Ta'ala tak bagi makan.
harta di antara yang kamu tadi itu, yang beredar di antara kamu, di sekitar kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Tak kira harta tadi itu yang dia halal haram dimakan, ya, pun haram juga. Yang dia haram jelas pun haram juga dimakan. Itu harta. Ya, halal dimakan tetapi haram. Ya, makan apple halal tapi haram kalau mencuri. Makan jambu halal tapi haram kalau minta tanpa izin minta pula. Yang minta sudah okey dah. Ini tak minta belasah aja kan. Ini dulu lah kan, dulu masa saya kecil-kecil dulu lah. Sekarang dah akhir balik dah. Ya. Dulu lalu tepi rumah orang, tepi pagar orang, ya, nampak siap bagi salam pula dengan Nabi Nabi Idris ya. Nabi Ilyas. Assalamualaikum Ilyas, minta izin. Tak pukul tu minta izin kan. Kan tak tuan pukul. Ini ubat penyakit cirit-birit. Ya, ambil pucuk jambu tu, pucuk jambu batu, ya, pucuk dia kan, mama dia, batu kan kurang cirit-birit tu. Tapi syaratnya kena bagi salam kepada Nabi Ilyas. Adik Nabi Ilyas, ya, itu petua. Ya. Kalau petua tak menjadi ciri-ciri juga hospital petua itu. Ya. Tak ada lagi pucuk jambu tu. Baik. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut yaitu makan harta orang lain dengan menggunakan sumpah palsu dengan tujuan untuk merampas harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Maksud ayat ini kata Ibn Abbas ialah makan harta orang lain dengan menggunakan sumpah palsu. Sumpah palsu. Nak makan harta orang lain dalam mempesakai harta pesaka. Ya. Ini kalau kaitan dengan harta pesaka. Kalau harta rampasan dengan mengaku pula ini harta saya pula ini, sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Siap dengan bersumpah-sumpah lagi ini. Kerana nak memperakui itu ialah harta kita sendiri, bukan orang lain punya. Dia harta ni kalau sikit tak kisah, kalau banyak baru kisah. Ya, dulu rumah kampung harganya 1 ekar barulah 20.000. Sekarang 1 ekar sudah 60.000. Dia kisah. Ya. Dulu tapak rumah tu siapa pun tak nak. Tapi bila dah ada nilainya 200.000, semua nak tukar statement yang mengatakan dulu diwakafkan kepada anak yatim. Lepas itu dibuat kenyataan baru dia pula, orang tua yang nak mewakafkan ini dia nak tarik balik wakaf ni. Ya, nak tarik balik wakaf ni, tak jadi nak wakafkan kepada anak yatim. Sedangkan dia buat pengakuan bertulis dia akan wakafkan setelah mana dianya meninggal dunia. Tapak rumah tadi itu, ya. Tiba-tiba warisnya yang bukan waris, ya, bawa balik orang tua tu, bagi tahu kata dia nak tarik balik. Nak tarik balik ini Datuk Mufti ada kena panggil orang tua tu. Orang tua tu uzur, tak boleh datang. Kena panggil juga.
nak dengar. Ya, kadang-kadang punya orang tua tu uzur dan dah nyanyuk. Bila dah nyanyuk, dah tak boleh buat apa-apa dah. Datuk dia kata tak boleh dah, dia dah nyanyuk dah. Tak boleh dia ambil kenyataannya. Selang 2 bulan meninggal lah orang tua. Jadi tak dapat lah. Ya, waris yang bukan waris maksud saya tadi ialah anak angkatnya. Nak ambil tapak rumah tu nilainya 200.000, nak dijual dengan dia. Itulah baki harta yang ada orang tua tu, ya, yang belum dijual dengan anak angkatnya. Ini sebenarnya. Ini jenuh lah besok. Jadi yaumul qiyamah, ya, yang dimakan dari itu ialah makan api. Kalau dengan harta ni, kalau yang sedikit tak banyak tampak sangat. Kalau yang banyak ni jadi rebutan jutaan ringgit kan. Kena projek lebuh raya dapat 15 juta. Anaknya bagi-bagi seorang 1 juta. Kita dengar terliur ni, tanah tak laku, tiba-tiba kena projek lebuh raya dapat 15 juta. Jadi kena dia sepanjang kebun dia tu kena semua, bukan dia melentang. Kalau melentang tu ada tak bagi di sepanjang jalan tu semua kena 15 juta dapatnya. Masa tu semua berdempet dengan mak bapak, dapatlah sekarang 1 juta. Jadilah, ya, dia kena cari menantu dulu, ya. Jadi kalau kerana harta sanggup, ya, buat berbagai-bagai. Adapun makan harta yang batil yang haram itu melalui 2 cara. Jadi katakan dengan harta yang haram itu ada 2 cara. Pertamanya iaitu dengan cara yang zalim, yang kejam, seperti perampasan, pengkhianatan dan pencurian. Ini cara zalim yang pertama, ya, rampas, curi, khianat. Ini zalim. Rampas, ya, rampasan di lahad datu, ya, pengkhianatan di lahad datu. Itu kalau yang di lahad datu lah, yang jauh lah, yang dengan kita ni, ya, pengkhianatan, pencurian pula lagi. Jadi ketiga-tiga ini termasuk dalam zalim dan kejam yang pertama dari segi makan harta, ya. Kalau kata mencuri sikit-sikit, tahan sikit. Mencuri duit surau, okeylah. Mencuri duit imam di surau, lagi bagus, ya, jumpa dengan tuan imam, minta maaf, saya curi duit imam tadi. Imam kata lah, kau susah, ya, kau mencuri di padang kau susah. Imam dengan baik hatinya kan, imam mesti baik hati, dia tak ada marah ni. Nanti kita marah, tuan imam pemarah juga, berarti imam tak ada marah. Itu kalau imam ustaz lagi lah, sedekah saya, sedekah, curi ke tu sedekah dia kata. Jadi ustaz kena sedekah, ialah kita pun, ya, tak apalah, individu. Tapi kalau curi tabung surau, tuan, diangkut nyetung besi tu, ya, dia kena announce, pegang mic tadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya lah pencuri surau, tuan. Saya minta halalkan makanan yang saya makan daripada masjid surau, tuan-tuan. Kena jumpa jamaah ini, kena jumpa seorang mana rumah ni je, lepas nak minta maaf, saya curi duit di surau. Dia kena minta maaf kepada seluruh penduduk di surau ini, yang mana orang surau ada menyumbang di dalam peti besi. Dalam banyak-banyak tu semuanya ustaz je. Ya tak? Kalau banyak-banyak yang jamaah ustaz belaka, selamat aja. Ini yang datang ni kita macam-macam kan, ada yang angin,
ada yang promeh, ada kau lutu sikit lutu lah. Kau apa ni lutu. Itu susahnya. Itu kita bayangkan minta disuruh. Bayangkan pula kalau kita minta satu organisasi, satu persatuan, satu daerah, satu negeri, satu negara jadi penyamun. Siapa nak maafkan? Siapa nak maafkan? Dalam mesyuarat agung mengguna duit surau, duit masjid, duit persatuan. Pengurusi kita halalkan boleh. Tak boleh. Duit seskupang pun dia takkan halalkan dengan pencuri di dalam persatuan yang menyelewengkan duit persatuan. Menjawab. Nak kena buat declaration pula. Saya dengan ini menghalalkan duit tadi dilupuskan, untuk dilupuskan kepada peminjam yang tak bayar pinjam. Kena buat pengumuman tuan-tuan. Bukan tanggungjawabnya pengurusi. Nak pengurusi tanggung. Saya tak nak kan. Tak apalah, dia pengurusi pandai-pandai dia lah. Kita serah pada pengurusi lah. Kalau tidak pengurusi lah ganti. Pasal dia bagi, kita pula kena ganti tuan. Pasal kita yang meluluskan pinjaman. Itu kita kata. Walaupun kira-kira kecil lah. Kecil je tak perlu sikit, tapi besar dia punya akibatnya. Ini satu cara itu dengan zalimnya, dengan kejamnya, mengambil, mencuri, mengkhianati pada orang lain punya. Yang kedua pula dengan cara tipu muslihat dan permainan seperti dalam perjudian dan tempat hiburan, termasuk undian dan loteri. Ini tipu muslihat pula. Yang dalam masa nak dapatkan dia orang melalui judi, hiburan. Buat hari keluarga kutipan seorang RM50 contohnya kan. Okey, nanti dibagi hadiah. Duit daripada kutipan RM50 tadi dibagi hadiah. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Mana yang menang dapat, yang tak menang tak dapat. Itu juga jadi judi. Kita bunyinya hari keluarga. Tak apa hari keluarga. Yang kata orang RM50 tak apa, RM50. Beres semua dengan makan, dengan permainan bersiap. Tiba-tiba dalam permainan tadi itu ada yang menang, ada yang kalah. Ini juga satu daripada yang kita kena berhati-hati. Kalau ini dua RM50, ini duit urusan makan dan minum kita dan penginapan kita. Itu sahaja. Yang hadiah ni hadiah orang lain sponsor. Kita tak ada apa-apa. Orang sponsor, saya bagi sekian untuk hadiah, ini sekian untuk hadiah. Bagi sama semua dapat. Tak ada di antara kamu yang tak dapat. Kalau nilainya RM30, cuma barangnya sahaja yang berlainan, tapi nilainya tetap RM30. Ini maknanya dalam apa-apa permainan. Tak salah kalau itu permainan, tak salah, tapi kena berhati-hati lah. Ini kadang kita buat hari keluarga, buat perhimpunan, buat apa-apa ni, melibatkan dengan adanya hadiah. Ini yang penting lah. Ini juga termasuk di dalam tipu muslihat. Perjudian itu dalam itulah. Dan sebab tu kalau kita beli saham apa tu yang apa namanya, yang bonanza, cabutan bonanza ke apa namanya, yang dapat dia peraturan perdana dapat apa BSN masuk RM50 dapat dia perdana. Beli sijil BSN kan. Macam mana tu? Orang tanya saya, wah. Dia kata tak termasuk di judi tu Ustaz dia. Entahlah. Saya tanya balik, kalau kau beli RM50 tu
Duit tu hilang tak? Ada Ustaz. Kalau kena cabutan nombor kita tu naik, dia macam nombor ekor jugalah. Payah kan ni. Tak tahu lah kalau mungkin tuan imam ada pandangan ya. Mengenai beli nombor dah. Beli saham BSN dah itu dibolehkan ke, tak boleh ke ya. Siapa yang tak ada niat kalau masuk saham tu nak cabutan yang bertuah itu, semua ada niat. Beli 100, beli 1000 ya, tak dapat. Orang lain beli 100 dapat kereta perdana. Dah dapat kereta perdana, balik tak pandai nak bawa perdana, jual perdana ya. Tukarlah kereta Wira. Jadi ada berapa masuk? Masuk 1000. Dengan masuk 1000 dapat perdana sebiji. Dia tanya boleh pakai tak kereta ni? Wallahu a'lam. Dia kata aku jual dah kereta. Kenapa kau jual? Kerana aku tak pandai bawa, aku beli kereta Wira. Kecil sikit je tu. Duit lebih jual perdana pun dapat, kereta Wira pun dapat. Dengan masuk saham 1000. Kalau kata saya nakal tak boleh tu, kena sedekah ke aku yang boleh ni. Itu bagus ni. Tapi kita sendiri pun tak jelas dengan saham lain. Wallahu a'lam saya tak tahu. Jadi dengan cara tipu muslihat ataupun tidak, permainan ataupun tidak, ya, perjudian ataupun tidak, ya, saham-saham macam ini. Kalau nombor ekor dah jelas, nombor ekor tu confirm dah. Dan sekali beli, setebal ini. Kalau setebal ini tu berapa naik tu? Itu kalau nombor ekor. Nakalnya lagi, bila dah kita kata dapat nombor ekor tu, berbeli, dipegang oleh penguasa dah kita kata, tengok nombor tu besok naik pula. Dapat pula lagi, tengok nombor first class punya ni, nombor ekor punya dapat 2000 macam. Itu yang tolong-tolong tu. Masa saya jadi qadi di Kajang, tolong dia, tolonglah Ustaz, tolong Tuan, tolong. Satu ni dia saya nak yang ini, yang mana ini, yang kena tu dia nak. Kata kenapa? Ini nilainya 200 Ustaz, 200, selain 200. Tolonglah Ustaz, tepat kalau Ustaz tahan. Dalam dia beli banyak-banyak dia tu ada yang naik nilainya 200. Saya suruh budak tengok, kau tahu tengok nombor itu tak? Betul Ustaz. Betul. Kalau lah bukan Ustaz tak tentu lagi tu. Kerana Ustaz, alhamdulillah. Ya. Kalau bukan Ustaz, ya kita kongsi 2 orang lah. Boleh begitu. Itu tuan-tuannya. Terjadi dalam terjadi. Ya. Sebab tu kita kalau dapat nombor ekor tu, kita mesti batalkan nombor dia dengan pangkah ke, dengan koyak ke, apa ke yang menunjukkan terjadi apa-apa nombor ni dah tak guna lagi. Ya. Ini dua. Satunya yang memang kita tadi zalim, yang keduanya dengan tipu muslihat, buat pampir, masuk pampir bayar, nak main bayar, main gelang bayar, main tembak-tembak bayar, pampir. Berapa lama pampir tu di Tanjung Karang tu? Ya, berapa lama pampir tempat lain ya? Kalau kita tengok ada lampu bersinar ke atas tu, tu tempat pampir lah tu. Ya. Jadi itu yang tak boleh ni. Tempat-tempat hiburan tu ada di Genting. Ya, tempat hiburan, macam-macam hiburan di Genting tu. Ya, semua dengan duit. Semua itu tempat judi. Dalam hadis disebutkan anna rijalan yatalawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah.
Artinya sesungguhnya ada orang yang mengambil harta Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar, maka mereka akan masuk neraka pada hari kiamat. Ya. Kata Rasulullah, "Anna rijalan yatawawwaduna fi malillahi bighairi haqqin." Sesungguhnya ada orang yang mengambil harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka mereka akan masuk neraka pada hari kiamat. Harta Allah, ya. Harta Allahnya apa ya? Ya, hak yang bukannya hak kita itu semua hak Allah lah. Ya, yang bukannya hak kita banyak mana lah hak kita lah kan. Ya, selain itu ialah haknya Allah. Harta anak yatim, harta Allah. Harta Baitul Mal, hak Allah. Kadang kita memberikan harta pesaka yang tak habis, yang baki itu ialah haknya Allah. Yang Baitul Mal ini itu hak Allah. Harta anak yatim, harta Allah. Kerana dia tak pandai menguruskan hartanya, maka harta itu dikatakan dengan hartanya Allah. Ya. Harta wakaf, hartanya Allah, bukan harta kita. Ya. Jadi kita dah wakafkan itu dari itu. Hartanya Allah. Tak semudah-mudah kita menggunakan harta ini. Harta zakat, haknya Allah, yang mana dia kena dibahagi-bahagi kepada pemilik-pemiliknya, ya, yang tujuh golongan: fakir, miskin, ibn sabil, fisabilillah, gharimin, mu'allaf, ya, riqab, amil. Di 8 golongan ini, ya, dia yang akan berhak mendapat daripada harta zakat hak Allah Ta'ala. Siapa-siapa mengambil harta ini, mereka akan masuk dalam neraka pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis sahih Muslim disebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki berjalan dalam suatu pelayaran yang lama sekali sehingga tubuhnya berdebu, yang kemudian tangannya dihadapkan ke langit dengan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku," sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya berasal dari barang yang haram, dan diberi makan keluarganya dengan makan yang haram, maka bagaimanakah mungkin doa itu akan dikabulkan? Ya, riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan oleh Imam Muslim tentang sabda Nabi SAW, ya, seorang lelaki yang dalam perjalanan pelayaran yang lama, ya, dalam keadaan berdebu, doa, "Ya Allah, ya Allah, ya, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku," sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya berasal dari barang yang haram, diberi makan keluarganya dengan makanan yang haram, tidak diterima doanya. Bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Antara doa yang terhijab tadi ialah itu di pakaian kita, makanan kita, ya. Benda yang haram doanya minta halal, tak jadi. Macam orang mencuri ayam kan, dia mencuri ayam, lepas tu nak makan ayam, dia kena sembelih dulu. Ayam curi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sembelih pula baca bismillah dulu sunat. Nak sembelih pula menghadap arah kiblat sunat, cari arah kiblat. Dia lupa ayam curi. Ya, dah patut dah ayam curi, tak payah lah sembelih bismillah kan. Kempak leher, kiau dah nama ayam curi.
nanti nak makan pula baca bismillah lagi, doa oleh Allah membarik lana fi ma razaqtana, oh sedekah pula lagi. Banyak dikembangkan dengan niat yang baik ni tadi tu. Aku kalau dapat ayam seekor yang pencuri, aku sedekah pula pada orang Surau lagi. Orang Surau bagi makan ayam curi bulan. Ini niatnya baik. Aku kalau kena nama ekor, aku nak sedekah pisang kat masjid. Tunggu kena nama ekor baru sedekah pisang. Kan payah mana? Jadi inilah. Ini contohnya. Doa ni, makanan haram, pakaian haram, tempat tinggal haram, kenderaan haram, semua haram berlaku. Berdoa, ya Allah, amin, ya Rabb, kenduri pula lagi, Allah Akbar. Ini katakan oleh Rasulullah, ma min lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Mana-mana daging yang besar daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih layak bagi dia. Kita kena hati-hati lah di sini. Kena hati-hati seboleh mungkin, sedapat mungkin dalam kita nak makan, nak pakai, nak bagi isteri makan, anak-anak makan, jiran makan. Sebab tu dulu kecoh sekejap kan, orang yang kerja di bank, bila dia buat kenduri orang tak nak pergi. Orang yang kerja di bank, jadi dia kerja di bank, dia mengadu hal itu, Ustaz, orang tak nak pergi rumah saya, Ustaz. Kenapa? Pasal saya kerja bank. Dia kata bank tu mengamalkan riba, saya makan riba, Ustaz. Payah juga saya jawab kan. Saya kata saya tak tahu lah. Kalau pandangan Ustaznya, saya tak ada pandangan lah yang ini. Bertanya tu mesti. Saya kata mesti lah. Dia kata orang nak pergi tak boleh, rumah dia harap, kereta dia harap, rezeki dia harap. Pasal dia kerja di bank. Ini dia kata yang kerja di bank dia itu, bila asalkan dia kerja sudah, jangan kerja di kilang Arab sudah. Jadi kerja kilang Arab, kebetulan saya terjumpa dengan orang yang kerja kilang Arab tu. Dia kerja di kilang ni yang kat Salam ni. Dia kata ada persatuan dia, Ustaz. Kita panggil penceramah untuk beri tazkirah kepada kami di kilang Arab. Dia persatuan dia. Saya tanya macam mana arak tu jadi haram, dia kata pada peringkat awal arak tu tidak haram, dia kata. Pada peringkat awal tu dia kata arak tu boleh diminum. Sebelum dia dimabukkan jadi arak yang ada tu, dia proses dia. Masa proses tu dia katakan daripada gandum bagi ke apa? Yalah, dia proses tu jadi air, boleh minum tak apa. Lepas itu jadi haram dia. Macam kita makan tapai tu apa? Bila dia tengah mabuk nak jadi tuak dia tu, itu yang jadi haram balik. Proses macam cuka, mulanya dengan nira mabuk jadi cuka. Itu yang haram halal balik. Proses tu, masa proses mabuk jangan diminum. Cuka tu, nira nipah ke nira kelapa tu boleh minum. Tapi kalau dia dah masa dia berbuih, dia dah jadi proses dia menggila, kita kata jadi menggila tu, tu kalau minum memang gila betul kan. Yang itu tu kalau minum kau gila lah. Baru lepas tu kalau dia cuka, boleh lah guna. Ya lah, cuka apa? Cuka kurma, cuka apa lagi? Cuka apple ya. Jadi cuka tu dah boleh digunakan. Tapi masa dia mabuk, tu kena sabar sekejap. Nak kena tahu lah pula ini mabuk ke tak mabuk. Ini yang mula dengan halal, kemudian dia jadi haram, kemudian jadi halal balik. Itu tak apa lah. Tapi kalau mulanya haram, dia tak jadi halal kan? Haram, halal, masa halal makan tak ada.
yang mulainya haram, lepas itu jadi halal. Ada yang mulainya haram, lepas itu jadi halal balik. Ada. Ya. Kalau yang mulainya halal, lepas itu dia jadi haram, lepas itu dia jadi halal balik, macam cuka. Ya, daripada nira dia jadi tua jadi cuka. Ini makanan, minuman ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kita pelihara keluarga kita, makannya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah Ta'ala kan. Pelihara diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Jadi jagalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mana Anas radhiyallahu anhu menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar doaku dapat diterima. Jadi Sayyidina Anas jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku, ya, doakan semoga doaku diterima. Ya. Jadi Anas bin Malik ini jumpa dengan Rasulullah, minta supaya Rasulullah doakan dia. Bukan doakan kepada dia agar jadi yang soleh ke, tidak, ya, jadi murah rezeki, tidak. Dia doakan supaya minta doa saya nanti ya Rasulullah diterima oleh Allah. Jadi sepatutnya tak payah didoakan. Dia minta Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah ya supaya ibadahku diterima ya Allah. Ya Rasulullah, doakan supaya aku senang. Ya Rasulullah, doakan. Dah. Jadi dia nak minta sendiri, dia minta supaya Rasulullah, dia kata Rasulullah, ya Allah, doakan aku supaya doa aku diterima. Maknanya bila doanya diterima, dia akan minta banyak, minta itu, minta ini, minta segala-galanya diminta oleh Anas itu, diterima oleh Allah. Kalau Rasulullah diminta sikitnya, ini kita dah, kita ya tak terlalu doakan saya supaya kerjaya saya juga saya, Masya Allah. Jadi kita doakan dia berjaya, berjaya ni habis, lepas berjaya Ustaz, boleh Ustaz doakan biar dapat isteri yang baik Ustaz, Masya Allah. Kita doakan dia dapat isteri baik, dapat anak Ustaz, doakan biar anak saya baik. Ustaz belum minta. Apa kata kita minta, Ustaz tolong doakan saya Ustaz supaya doa saya diterima Ustaz. Dapat dia doa yang Ustaz dah doakan, doa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Minta lah sendiri kan. Minta ini, minta anak, minta harta, minta lah dah, doa mustajab lah dan doakan. Begitu tuan-tuan, begitu cara sahabat minta doa Rasulullah. Dia bukan untuk satu-satu perkara, tapi dia minta induknya. Apa induknya? Diterimanya doa yang diminta. Itu induknya. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Anas, atib kasbaka, tujab da'watuka. Fa inna rajula la yarfa'u luqmatan minal harami ila fihi fala yustajabu lahu da'watun arba'ina yawma. Ya. Kata Rasulullah, hai Anas, berusahalah yang baik, nescaya doamu akan dikabulkan. Sesungguhnya seorang yang memasukkan sesuatu makanan dari yang haram ke dalam mulutnya, maka doanya tidak akan dikabulkan sekalipun dia berdoa selama 40 hari. Satu luqmah, satu suapan dalam mulut itu daripada yang haram, 40 hari dia berdoa tidak diterima oleh Allah. 40 hari. Itu satu luqmah, satu suapan yang kita makan untuk kita, untuk isteri, untuk anak-anak, ya. Daripada duit yang haram, makanan yang haram, 40 hari itu bukannya 4 hari, 40. Ya.
fala yustajabu lahu da'watun, dia tidak diterima doanya, tidak akan dikabulkan doanya, ya, sekalipun doanya tadi itu selama 40 hari. Allah balik. Kadang kita tengok apa, ya, doa kita ni tak diterima kan, kita kena buat muhasabah balik, ya. Apalah salah aku ni, ya, kenapalah anak-anak tak dengar cakap, ya, doa kita doa dah, ya. Kenapa anak-anak tak dengar cakap, susah anak-anak, ya, anak-anak tak taat kepada mak bapak, kenapa? Tu, ya, kenapa gajinya banyak tak cukup, ya, kenapa duitnya banyak masih banyak lagi hutang yang tak boleh bayar. Itu kita kena lihat balik, muhasabah balik, ya, dengan apa-apa yang kita perolehi dan apa-apa yang kita doakan, ya, berdoa pada Allah, ya, kenapalah ya Allah gaji banyak dah, ya, tapi tak boleh nak buat kebajikan, nak gaji banyak, tapi tak boleh nak buat kebajikan. Subuh ke apa ni? Syuruk. Syuruk duha pun ada juga. Handphone ustaz ni duha pun ada. Jadi kita kena lihat balik masalah. Ya, yang kita tadi kadang bikin doa, kenapa lah doa aku ni lambat doa. Kadang kita doa lambat kan. Ya Allah, aku dah dapat apa lagi, ya, kerja dah siap lama dah, ya Allah, bayaran tak dapat lagi. Itu kalau kontraktor pula, kontraktor modal habis dah, ya Allah, projek datang pula lagi. Nak kena tengok balik, ya, kena tengok balik. Apa lagi yang nak ditengok lagi, yang mana dia, supaya jangan ada yang termakan yang haram itu. Nak menyampaikan 40 hari itu lama tu kan. Tengok ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak kena sentiasa kita tadi tu muhasabah, ya, dengan doa kita tadi tu. Sebab tu kita gunakan doa orang lain, doanya orang yang baik-baik, orang yang soleh, ya, tak semestinya dia ni ustaz, dia ni imam, orang yang soleh, ya, orang tua kan, orang perempuan yang tua, jumpa dia makcik, tolong doakan makcik, ya, dia tak makcik ni dah bagus orang ni, kan, rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin sedekah. Jadi minta doa dia, tak semestinya ustazah, ya ustazah. Ya salah memang kalau boleh, ya, kita berdampingan dengan orang-orang yang seumpama ini menjadi syafaat kepada kita nanti. Ya, berdampingan orang-orang yang baik. Kita kan nanti bila di hari akhirat ditanya, siapa yang kamu berdampingan di dunia dulu? Ya tak? Ada tak berdampingan dengan ulama? Kita nak berdampingan ulama, satu taman ada berapa orang ulama? Semua nak legong ulama seorang dulu. Ya, tak ada. Ada tak di dunia dulu kau namanya sama dengan nama ulama tersebut, nama yang sama dengan nama Tuan Haji Kamil contohnya, dengan Zainal Abidin, tak ada nampaknya. Ya, tak, yang ada pemain bola sepak adalah Zainal Abidin tak tu, ya, tak. Jadi tak kenal pula kita kan. Kita kenal dia tak kenal kita. Tanya ni, ada tak masa hidup di dunia lu kau makan bersama dengan ulama? Ya, nak cari syafaat ni. Berdampingan orang yang baik-baik tadi itu memberi syafaat kepada kita di yaumul kiamat nanti. Bahkan dengan orang-orang yang baik-baik, ya, dapat syafaat. Kita tak semestinya nak cari makan dengan orang besar-besar kan.
makan dengan orang baik-baik. Orang baik-baik ini biasanya mana? Orang yang kita kata baiklah, ya. Kalau saya katakan pamit ustaz, imam, bilal, siap, itu 4 golongan ini orang yang baik-baik. Dia berdampingan dengan dia. Ahli ibadah, orang yang rajin ke surau, orang baik-baik, ya. Apalagi orang yang rajin bersedekah, orang yang baik-baik. Jadi itu yang kata Rasulullah, bila kita berdampingan dengan orang yang baik-baik ini, seumpama dengan kita berdampingan dengan orang yang menjual minyak wangi. Kita lalu pun dah dapat wangi dia. Apalagi kalau kita singgah pula lagi, dibagi pula lagi. Yalah, kalau tu tuan-tuan pergi ke body shop punya di kedai, penjual minyak wangi. Yalah, bukan minyak wanginya beli kan, orang-orang ni sekali tuan-tuan beli-beli. Yalah, pasal dah pakai minyak wangi dah orang ni dulu. Yalah, kita tak beli minyak wangi kan, kau beli dengan kau kali aku nak beli. Itu kat body shop, kalau kedai minyak wangi yang tepi jalan tu, yang berjanggutnya dengan apa, tak minat lah kan. Lagi gitu je. Jadi Rasulullah membuat gambaran bagaimana kita tadi berdampingan orang yang baik-baik. Itu begitu tuan-tuan. Ya, kalau kita tadi menjauhkan diri dengan orang baik, jauh dulu, jauh-jauh, nak dekat pun takut, nak salam pun takut, nak ziarah rumah dia pun malu. Jadi kalau macam ini, mana nak dapat apa kita kata kebaikan daripada dia? Biasalah tuan ya. Kalau jumpa orang yang ini, kadang dia tu jawatannya imam tapi cakap subhanallah, bagi nasihat tapi garam nasihat, bagi nasihat tapi garam. Ya, dalam beri khutbah ni ramai ni sembahyang tak? Oh iya, sembahyang, nyala sembahyang, sembahyang tobat dulu. Nasihat suruh sembahyang tobat tapi suruh garam. Ya, orang pun takut nak pergi jumpa imam dulu, kau kena tobat dulu, hafalkan tobat dulu. Jangan suruh tobat kau mengucap pula. Kawan tu boleh taubat pun jadi tak boleh taubat. Kenapa? Cara ustaz tadi tu, cara imam tu pula. Nanti orang takut. Kalau ustaz yang baik imam baik, tak apa, kau pergilah bila masuk slow pendek pun dia layan macam slow panjang, tak masalah punya. Itu pula yang tuan-tuan nak cerita kita tadi berdampingan. Kalau berdampingan dengan orang yang nakal, Rasulullah bandingkan yang kita berdampingan orang yang tidak baik tadi itu ialah macam kita berdampingan dengan orang tukang besi. Paling tidak kita dapat bau besinya tu. Paling tidak kita dapat percikan apinya tadi tu. Habislah kain baju kita berubah. Macam kita berkawan dengan orang yang isap rokok gunting, cengkih, cengkih tu. Dia cengkih tu meletik, kita tak isap rokok pun, tapi baju kita berubah juga. Pasal kawan sebelah tu meletik dia punya, termeletik kan? Dia punya apa? Cengkeh ni kena kat baju itu berubah. Jadi kalau berkawan dengan orang tukang besi, begitulah dapat. Ini tidak mustahil. Rasulullah bergambaran kita tadi supaya berdampingan dengan orang yang baik-baik, bukan sekadar nakkan doanya, nakkan juga syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ya. Paling tidak kita makan, kita bersalaman, kita berjumpalah dengan orang yang baik-baik ini tuan-tuan, ya. Jumpa dengan orang yang baik-baik. Nanti dengan perjumpaan itulah yang mengeluarkan kita daripada neraka-Nya Allah, yang mengeluarkan kita daripada neraka-Nya Allah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi-bagikan di antaramu dalam hal akhlakmu sebagaimana Dia telah bahagikan rezeki di antaramu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan keduniaan kepada orang yang menyukainya dan tidak menyukainya, tetapi tidak memberikan keagamaan, yaitu agama Islam, kecuali kepada orang yang disukainya. Maka barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala berupa agama Islam,
maka berarti Allah mencintainya, sebagaimana riwayat mengatakan kecuali orang yang disukai. Riwayat Imam Ahmad, Baihaqi dan Imam Hakim. Jadi kata Rasulullah, Allah Ta'ala membahagi-bahagikan antara kita ini dalam hal akhlak, membahagikan dalam hal rezeki. Jadi Allah Ta'ala bagi dah, dia bagi dah, dia bagi ini akhlak jadi rezekinya jadi rezekinya setakat ini, rezeki dia tadi itu setakat umur 30 aja, lepas itu dah boleh mati dah. Ya, rezeki dia sampai umur 100 tahun ada lagi boleh makan sehat, ya, boleh makan sup diabok lagi, boleh makan sup tulang lagi, boleh makan daging lagi. Rezekinya sampai 100 tahun, 102 tahun dia boleh makan lagi, ya, boleh makan lagi. Ada orang dah 25 tahun dah tak boleh dah, daging tak boleh, gula tak boleh, semua tak boleh dah. Pasal rezeki dah bagi awal dah. Dan tu kalau kita makan, jangan sampai habis rezeki kita makan. Makan sikit-sikit, panjang rezeki kita. Ini mereka awal minum air tin, ya, sup diabok, sup kaki kambing, sup macam-macam sup. Dan umur 30 dah tak boleh, doktor kata kau tak boleh makan dah semua. Tak boleh dah. Tak boleh. Kau dah makan belasah awal-awal dah. Makan sikit-sikit. Mana boleh nafsu makan dia, minum sikit boleh. Tak boleh. Mangkuk mesti. Dia tarik roti canai nasi lemak, itu mesti pagi-pagi makan dengan. Ya, minum teh tarik, makan roti canai, makan nasi lemak. Ambil jarum, cucuk tes. Kalau tak 25, kalau tak bunyinya hai, Waalaikumsalam. Itu kalau nak isi umur. Makan cukup. Teh tarik kurang manis, tambah ujungnya kurang manis. Roti canai garing, kurang minyak. Ya. Nasi lemak stop dulu. Tapi kalau nasi lemak bungkus, roti canai sekeping, teh tarik, dan lepas makan tes, tengok Acik, tengoklah tes. Saya kalau kat kereta saya satu hari ada memang ada, saya bawa merata. Nak makan cucuk tengok 12 Allah. Belum makan dah 12 macam mana ni? Nak makan apa ni? Sampai ke kantin dia, kenapa Ustaz? Demikian, tadi cek 12 nak makan apa lah. Tapi kalau cek tengok 5, Alhamdulillah, banyaklah makan begini. Ya, itu je. Kena test, tak boleh remban ya. Nah itu cara kita nak jaga makan kita lah. Jadi bahagi-bahagi dah rupanya oleh Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak iri hati, kau makan banyak semua ya, aku nak kasih sikit. Kau makan rotinya, aku makan kulit roti. Pasal pun jadi, ya, bagaimana dia telah membahagikan rezeki di antaramu, samalah dengan bahagikan akhlaknya. Itulah sebagainya memberikan keduniaan kepada orang yang menyukainya, yang tidak disukai. Soal dunia Allah Ta'ala bagi, kau nak boleh bagi, tak nak boleh bagi, yang suka boleh bagi, yang tak suka boleh bagi. Bagi dunia, ambil. Itu soal pemberian Allah. Bila kita dah beri, tetapi tidak memberikan soal agama kecuali pada orang yang disukai. Kalau suka dengan dia yang baik, akhlaknya baik, perangainya, itu suka dia. Kerana dia suka. Apa lagi? Bukan maknanya yang tak diberi itu dia tak suka. Dia dah beri kita ilmu, dia dah beri pada kita akal fikiran. Kita lah sendiri pilih kan. Ilmu ada. Tapi kenapa dia suka buat jahat? Tidak ada kesedaran. Ilmu ada, tapi kesedaran tidak ada. Sebab tu dia buat jahat. Kenapa dia buat baik? Dia ada ilmu dan dia ada kesedaran. Sebab tu Rasulullah dalam hadis yang pendek dia apa? Kalau dia ingat, dia takkan apa ini Rasulullah? Kalau dia ingat benda itu tadi, kalau dia ingat, dia takkan tinggalkan. Macam ni Rasulullah kata. Dia maksudnya
benda itu tadi haram, dia akan tinggalkan yang haram. Nak ceritanya, kalau dia ingat kepada surga, dia akan buat amalan surga. Kalau dia ingat kepada neraka, dia akan tinggalkan amalan neraka. Maksudnya begitu. Kalau dia ingat kepada surga, dia akan buat amalan yang kepada surga. Kalau dia ingat kepada neraka, dia akan tinggalkan amalan yang kepada neraka. Itu Rasulullah pesan itu ya. Kalau dia ingat Allah, selalu saya sebutkan dulu lah. Mereka kalau dia ingat, dia akan buat apa yang dia ingat. Kalau dia lupa, dia akan tinggalkan apa yang dia lupa. Satu ya. Kalau dia ingat, dia akan buat apa yang dia ingat. Kalau dia ingat surga, dia akan buat apa yang untuk surga. Kalau dia lupa kepada neraka, dia akan buat apa yang dia lupa. Surah-surah dalam hadis ini. Kecuali pada orang yang disukai ini akan diberi agama. Maka barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala berupa agama, maka berarti Allah Ta'ala mencintai ini. Ya? Allah Ta'ala suka kepada dia kalau diberikannya agama. Dan saya bacakan satu hadis lagi tuan-tuan. Nabi SAW juga menyebutkan, dunia ini adalah manis dan segar menghijau. Barang siapa yang berusaha dengan cara yang halal dan dibelanjakan untuk kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran dan akan masukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang berusaha dengan cara yang tidak halal dan dibelanjakan bukan pada tempatnya, maka Allah Ta'ala akan masukkan orang itu ke rumah kehinaan, dalam kehinaan, jadi dalam neraka. Dan ada kalanya orang yang mendapatkan apa yang menarik nafsunya dari yang haram, maka dia akan masuk neraka pada hari kiamat. Ini Rasulullah kata, ya, dalam hadisnya, maksud dunia ini adalah manis dan segar, hijau. Dunia ini manis dan segar. Tak ada dunia ni, walau tua macam mana pun, dunia ni dah tua, tetap dia segar, tuan-tuan. Ya, makin tua makin segar dunia ini. Dunia zaman kita kecil-kecil macam mana, zaman tuan-tuan kecil macam mana. Kalau yang lebih lama dia kan, dunia dulu kan nak main macam mana? Nak main gasing kena cari batang jambu. Batang jambu buat sendiri, cucuk paku tengah-tengah tu, buat gasing. Itu zaman dulu punya mainan. Ya, kalau paku itu nak potong macam mana pula? Ya, nak masukkan ikut belakang tak boleh, kena ikut depan, tajam. Nak buang yang dia punya pelukul tu pun nak kena belajar agak geragi macam mana. Itu kreativitinya orang dulu. Orang sekarang tuan-tuan nak main gasing macam ni, beli gasing plastik, gasing kayu tak ada. Kalau dulu main gasing main pangkah-pangkah. Kalau dapat terbelah dua gasing orang tu, cerita sampai ketua ingat lagi. Ada pangkah gasing dulu terbelah dulu. Kata hebat dia menggasing dulu, tepat dibanding dengan sekarang ini. Tak ada dah. Sekarang ini main apa lagi? Main game. Tu mandi dunia makin segar macam-macam. Cucu saya setahun 5 bulan pun dah pandai main game. Ini saya punya handphone ni, kalau dia balik dicari yang ni dulu, pegang tangan atuknya, tarik. Atuknya tak pandai lagi, dia pandai pegang dia. So bukakan, saya bukakan yang ini. Ini dunia makin segar, teman. Makin menghijau, makin macam-macam lagi yang dibajukan dengan dunia. Ya, dengan perniagaan yang semua. Kalau dulu ya susah nak cari duit, sekarang senang.
segar, secara segar kan, kata Rasulullah. Yang manis. Baru saya berusaha dengan cara yang halal, alhamdulillah. Ya. Dan dilanjutkan untuk kebaikan. Berapa banyak tempat judi? Kalau dulunya main judi di mana? Sekarang pakai game, pakai slot dan sebagainya. Ya, main judi situ. Maka Allah akan memberikan ganjaran dan masuk ke dalam surga. Ya. Kalau dia cara yang tidak halal, belanjakan pula tempat yang tidak haram, yang tidak halal, maka sudah pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Itulah yang menarik nafsunya seseorang. Ya, menarik nafsunya seorang untuk melakukan yang haram itu. Ya, berdiri halal kan? Ini halal. Tapi kalau buat gunting untuk fitnah, menyebarkan fitnah dengan SMS-nya, dengan FB-nya, dengan macam-macamnya, dengan YouTube-nya, jadi haram dan bukan senang nak kabur tu. Kalau kita tulis buku 5,000 sekali cetak, habis 5,000 tu. Tapi kalau dalam ini tuan-tuan, online kan kepada YouTube seluruh dunia, siapa tak nampak, siapa tak tengok, macam mana nak tutup, macam mana nak delete. Kita delete kita punya, orang lain masih on lagi. Makin besar lagi dia punya perkembangan dosa-dosa yang dibuat. Tapi kalau dibuat kebaikan pula, tuan-tuan boleh tengok YouTube ataupun website yang mana hak yang agama, tengok berapa ramai, 1,000, 2,000. Cuba tengok yang apa ni, yang nyanyian, yang artis, tengok 20,000, 100,000, lebih ramai lah. Ayo tengok yang melawati dia punya website dia. Ya, tapi kalau biasa bergabung pengertian iman, ini juga lah ya. Sedangkan kalau itu dijadikan manfaat, insya Allah. Ya. Jadi sekiranya cukuplah sekadar ini. Ya, insya Allah kita sambung pula di bulan hadapan dengan hadis-hadis yang berikut yang berkaitan dengan makanan dan kekayaan yang diperolehi dengan cara yang haram. Satu daripada beberapa dosa-dosa besar yang harus kita hindari, insya-Allah. Karena saya ada kursus haji pada tuan-tuan ni, dikatakan saya buat kursus haji. Jadi kalau tuan-tuan nak ikuti kursus haji, pergilah ke taman di sana. Sana di Kaabah. Kalau tak nampak Kaabah di Mekah, pergilah Kaabah Puncak Alam. InsyaAllah nampak. Ya, arah kiblat ni pun dia lain sikit. Kaabahnya belakangnya jadi kiblatnya menghadap lagi. Kata Ustaz, kiblat kita dah lari ke Ustaz. Kenapa lari? Kaabahnya belakangnya. Jadi saya mengajar praktikal sekali. Ya. Kursus yang saya ambilkan ini di Puncak Alam ini 10 siri, 3 siri praktikal. Dalam praktikal dari 3 siri, sekali saya buat sebelah malam. Jadi kalau tuan-tuan teringin nak tengok, pergilah ke Puncak Alam. Ya. Hari Ahad ni di surau Haji Ismail. Hari ni bulan 16 ya? 17. Ya. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi di sana, ya, memang boleh ni lah. Saya ingat di sini ada pakaian dia, Taman Haji ni tu, ada kan? Ya? Belum lagi. Berapa siri semua? Saya 10 siri dia tu. Saya kalau boleh nak potong lagi. Ya, dia tanya, Ustaz orang ni 17, Ustaz 10. Yang 17 tu tak payah, ya. 10 saya kalau boleh nak potong lagi. Yang ceramahnya tu dah tak lagi. Ya, nak tiap-tiap minggu, patut minggu depan ada program, dah ada kursus tak boleh ke mana-mana. Jadi kalau tuan nak tengok modelnya ke mana, kursus memang ya, dia tadi membantu. Bukan takap-takap di sini dengan skrin dah. Saya punya kursus ni dibantu oleh orang-orang ICT. Ambil rancangan yang live daripada Mekah.
Ini tuan-tuan sekarang sedang tawar. Jam sekarang ialah tolak 5 jam. Kalau pukul 11 masuk habis 10, 9, 8, 7, 6 sembahyang subuh di sana. Jadi kita tengok sembahyang subuh. Jadi kita tunjukkan ya, gambar-gambar yang live dan rakamannya daripada Mekah dan Madinah dengan skrin besarnya, dengan Kaabahnya, dengan segala poin yang dikatakan minanya, apa ni, Muzdalifahnya, ketika mana praktikal totally daripada mula sampai habis. Ya, itu di tempat dia. Kalau tuan-tuan berkesempatan, pergilah ke sana. Ya, InsyaAllah saya sebagai pembimbing di sana. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kedua kami ya Allah. Peliharalah mereka berdua ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah. Di mana mereka menyayangi kami dan melihara kami di waktu kecil dulu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa guru-guru kami, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa jiran-jiran kami, dosa saudara-saudara kami, minal muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang taat kepada perintah-perintah-Mu ya Allah, anak-anak yang taat dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang taat dan kasih kepada kedua-duanya ya Allah, anak-anak yang taat dan kasih kepada kedua-duanya ya Allah, anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran mereka ya Allah, anak-anak yang cemerlang di dalam peperiksaan mereka ya Allah, anak-anak yang cemerlang dalam kehidupan mereka ya Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keselamatan, kebahagiaan dan keamanan kepada diri kami ya Allah, kepada ahli keluarga kami ya Allah, keselamatan kepada daerah, negeri dan negara kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu